record. Okey, jenis-jenis wang. Jenis wang, okey, kalau kita lihat ada 3 dan Aisyah, kamu boleh dapatkan nota ini dalam grup di mana cikgu telah kongsikan okey nota ini dalam grup WhatsApp ekonomi tu, ya. So nanti boleh print dan juga boleh tu. Baik. So jenis-jenis wang ini terbagi kepada 3, iaitu pertama duit shilling, kemudian yang kedua wang kertas, dan yang ketiga deposit semasa, iaitu dalam bentuk cek. Macam mana tu? Kita tengok satu persatu. Duit shilling. Kalau duit shilling, okey, kita tahu okey duit yang merupakan yang diperbuat daripada duit shilling dibuat daripada logam seperti nikel dan juga gangsa. So nikel dan gangsa inilah menyebabkan kalau kamu tengok wang shilling susah untuk berkarat. Dia tidak berkarat. Itu wang shilling, duit shilling tu. Dan dia adalah memudahkan aktiviti urus niaga yang melibatkan nilai muka yang kecil. Contohnya 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen dan juga 50 sen. So dia ada nilai muka. Nilai muka tu maknanya nilai yang terdapat pada permukaan wang itu. Ya, nilai muka maksudnya adalah nilai pada permukaan wang itu. Okey. Dan dia merupakan wang sah dan juga wang tanda. Wang sah tu maksudnya wang yang sah diguna pakai dan tidak boleh ditolak penggunaan dia. Sebab dia memang sah digunakan. Dan juga nilainya mengikut tanda di muka wang itu. So itu dipanggil wang tanda. Ya, wang tanda. Berdasarkan nilai yang ditandakan di permukaan wang tersebut. Itu di shilling. Kalau wang kertas, okey. Baik, wang kertas sebenarnya dikeluarkan bergantung kepada rizab antarabangsa, iaitu jumlah emas dan juga pertukaran mata wang asing. Okey. So macam mana dikeluarkan bergantung kepada rizab antarabangsa? Okey. Untuk pengetahuan kamu semua duit dalam dunia ni sebenarnya duit negara-negara ini dia bergantung kepada jumlah emas yang disimpan di bank dunia. Ya. Dan juga bergantung kepada tukaran mata wang asing. Contohlah. Okey, contohnya katakanlah jumlah emas Malaysia di bank dunia adalah sebanyak 200 bilion. Ya, 200 bilion nilai emas. Ada 200 bilion dan kemudian simpanan mata wang asing di bank negara pula katakanlah ada 1 bilion. Okey, 1 bilion bermakna jumlahnya adalah 201 bilion. Okey, yang kita ada, aset yang kita ada. Maka duit wang kertas yang akan dicetak, yang perlu ada di pasaran mesti berjumlah 201 bilion juga. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau lebih, menyebabkan nilai mata wang kita akan jatuh. Kalau kurang, nilai mata wang kita akan meningkat. Tetapi akan menyukarkan transaksi pula sebab duit tak cukup. Jadi perlunya ada keseimbangan di situ. Jadi ini yang dimasukkan dengan jumlah wang kertas kita mesti bergantung kepada jumlah emas dan pertukaran mata wang asing. Kalau emas kita bertambah, nilai emas kita bertambah di bank dunia, maka kita boleh cetak lagi duit. Sebab kita bergantung kepada jumlah emas itu. Jadi duit kita bersandarkan kepada jumlah emas dan pertukaran mata wang asing yang dipegang oleh negara kita. Baik. Itu yang dimaksudkan dengan bergantung kepada rizab antarabangsa. Wang kertas mempunyai nilai muka yang lebih tinggi untuk memudahkan urus niaga. Apa maksud nilai muka yang lebih tinggi
untuk memudahkan urus niaga. Dia sebenarnya macam ni. Okey. Dia macam ni Okey. Baik. Kalau kamu tengok okey, sekarang ni ada duit RM1. Okey, ada duit RM50. Okey, duit RM1, duit RM50. Baik. Kalau kamu tengok di sini, adakah kalau kamu tengok di sini duit RM1 adakah kertas ini bernilai RM1? Kertas ini, bukan duit ni kertas ini, bahan dia, kertas ini, adakah dia bernilai RM1? Bagi tahu cikgu. Adakah kertas ini RM1? Nilai dia RM1 ke kertas? Ya atau tidak? Aisyah, Aina? Cuba bagi tahu cikgu. Duit kertas ni RM1 ke? Nilai kertas ni RM1 ke? Cuba bagi tahu. Tulis dalam Zoom chat. Apa pendapat kamu? Okey, baik. Bagus Aisyah. Tak rasanya. Ya, betul. Sebenarnya kertas ni tak sampai RM1 pun. Tak sampai RM1 pun kertas ni. Tetapi diletakkan nilai RM1 di sini. Bila diletakkan RM1 di sini, bermakna nilai muka ini lebih tinggi daripada nilai kertas ini. Begitu juga not RM50. Not RM50, kertas RM50 ni, adakah kertas ini RM50? Mustahil lah kertas ini sekeping macam ni RM50, betul tak? Dia kertas. Tapi dia membawa nilai RM50. Maksudnya apa? Nilai muka dia lebih tinggi daripada nilai kertas ini. Itu maksud nilai muka yang lebih tinggi. Dan tujuan dia adalah untuk memudahkan urus niaga. Supaya kita kenal mana satu RM50, mana satu yang RM1 dan kita boleh melakukan urus niaga. Dan wang kertas juga adalah wang yang sah. Sebab itu kalau katakan kamu perasan tak kalau katakan di duit ni, wang kertas ini dia tulis kat bawah sekali wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai RM50. RM1 pun sama. Wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai RM1. Maknanya ini adalah wang sah yang kamu tak boleh kata, oh saya tak nak terima duit ni. Tak boleh. Kalau orang tu nak beli, kamu kata, oh saya tak nak terima duit ni. Oh tak sah. Kamu tidak boleh menolak. Sebab memang sah digunakan untuk pembelian barang dan perkhidmatan. Itu maksud wang sah. Dan juga wang tanda. Wang tanda tu maksudnya adalah wang yang ditandakan dengan nilai RM1, nilai RM50. Jadi itulah dia wang kertas. So wang kertas dengan duit shilling sama. Dia adalah wang sah dan juga dia adalah wang tanda berdasarkan tanda yang diletakkan pada permukaan duit itu. Itu duit shilling dan wang kertas. Tetapi berbeza dengan satu lagi, iaitu deposit semasa ataupun dipanggil cek. Ini beza. Baik. Pelanggan bank perdagangan yang membuka akaun semasa akan diberi kemudahan cek. Cek ni adalah sejenis buku. Cikgu dulu ada cek tau. Tapi tak tahu cikgu mana simpan mana cek tu. Memang ada buku cek. Cek itu sebenarnya kamu boleh tulis berapa ringgit. Dan cek bukan wang sah. Cek bukan wang sah. Kerana pembayaran menggunakan cek boleh ditolak oleh penerima cek berkenaan. Maknanya, bila kita nak bayar cek, orang tu cakap, oh saya tak terima cek. Saya terima cash ataupun transfer. Boleh.
Orang tu boleh cakap macam tu. Orang tu boleh cakap yang dia tidak terima cek. Boleh. Tapi kalau untuk shilling ataupun wang kertas, dia tak boleh. Dia tak boleh kata tidak. Dia kena terima. Baik. Deposit semasa. Mungkin ramai yang tak faham. Deposit semasa ni macam mana cikgu? Dia macam ni. Kamu tahu kan, bank perdagangan ada 3 jenis akaun. Okay, bank perdagangan ada 3 jenis akaun. Iaitu akaun simpanan biasa yang kamu simpan duit tu. Okay. Yang kedua, akaun semasa. Dan yang ketiga, akaun simpanan tetap. Baik. Akaun simpanan biasa yang kita buka tu. Kita buka akaun, kita simpan duit, kita dapat kad ATM, kita boleh cucuk, kemudian keluarkan duit. Kan? Itu akaun simpanan biasa. Akaun simpanan tetap adalah akaun untuk pelaburan di mana kita simpan sejumlah duit dalam akaun simpanan tetap bertujuan untuk apa? Untuk dapatkan imbuhan, dapatkan keuntungan selepas tempoh masa yang ditetapkan. Kamu boleh simpan dalam akaun simpanan tetap selama 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Lagi lama kamu simpan, maka lagi banyak keuntungan yang kamu dapat. Ya. Cuma biasanya orang simpan dalam simpanan tetap ini adalah dalam amount yang banyak. Contohnya 50,000, 100,000 simpanan yang banyak. Ya. Dan kemudian dalam tempoh tu, kalau katakan dia kata, saya nak simpan dalam 3 bulan. 3 bulan tu duit tu tak boleh usik. Tak boleh keluarkan. Kalau keluarkan, kamu dikhawatiri tidak mendapat keuntungan yang seperti diharapkan lah. So kalau kamu kata nak buat 6 bulan, 6 bulan lah tak boleh keluarkan duit. Kalau 12 bulan, 12 bulan lah tak boleh keluarkan duit. Macam tu. Itu akaun simpanan tetap. Baik, satu lagi akaun iaitu akaun semasa. Akaun semasa ni biasanya adalah dibuka oleh para peniaga. Macam cikgu dulu peniaga, dan juga banyak peniaga-peniaga syarikat-syarikat, yang kenapa dia nak buka akaun semasa untuk memudahkan keluar masuk duit. Even cikgu pun ada akaun semasa lah untuk kelas online cikgu kan. Yang mak kamu bayar yuran tu semua, itu sebenarnya akaun semasa akaun semasa syarikat. So, cikgu layak untuk orang yang buka akaun semasa ni, dia akan diberi buku cek. Di mana buku cek ini memudahkan untuk para peniaga membuat pembayaran tanpa perlu bawa duit cash yang banyak. Contoh kalau katakan nak beli barang sampai 10,000, takkan nak bawa cash 10,000 kan? So tulis RM 10,000 bayar kepada peniaga ni, Dah, koyak bagi. So kertas itu dipanggil cek. Dan itulah kemudahan yang diperoleh daripada akaun semasa. Namun begitu harus diingat, cek itu bukan wang sah. Cek itu sebenarnya adalah satu arahan kepada bank untuk bayar kepada peniaga itu certain amount yang telah kita tetapkan. So itu cek. Yang diperoleh daripada akaun semasa. Baik. Ada soalan nak tanya tak tentang jenis-jenis wang ni? Ada soalan tak nak tanya tentang jenis-jenis wang ni? Aina dan juga Aisyah. Ada soalan nak tanya? Tak ada baik, boleh faham So inilah dia 3 kita kata sebagai wang. Wang yang terdapat di pasaran. Namun begitu yang sekarang ni yang terbaru ada mata wang kripto. Cryptocurrency. Seperti Bitcoin, kemudian juga banyaklah. Namun Bitcoin itu semua tidak bersandarkan kepada apa-apa. Contoh macam wang kertas ni dia bersandarkan kepada jumlah emas kan. Tapi kalau kripto dia tak ada bersandarkan kepada apa-apa. Jadi penggunaan kripto ini masih lagi dalam kajian lah. Sama ada nak gunakan atau tidak. Okey, baik.
Ini berkaitan duit shilling, wang kertas dan juga deposit semasa. Ya. So, kita lihat yang di apakah fungsi wang. Dalam banyak-banyak wang ni, okey, dalam topik wang ni, fungsi wang sangat penting. Fungsi wang sangat penting iaitu apakah fungsi-fungsi wang? Ingat fungsi itu bermaksud tugas. Okey. So kita kata tugas-tugas wang. Apakah kerja-kerja wang? Itu masuk fungsi. Apakah kegunaan? Ya, kegunaan wang. Itu fungsi-fungsi, tugas-tugas. Baik. Tugas wang yang pertama paling penting ialah alat perantaraan pertukaran. Di mana wang memudahkan urusan jual beli barang dan perkhidmatan kerana wang sifatnya diterima umum sebagai media pertukaran. Media tu sebagai alat sebagai alat pertukaran untuk mendapatkan barang atau perkhidmatan. So itu adalah fungsi wang yang pertama. Contoh, Azril membeli sebuah rumah dengan membayar harga rumah tersebut. Jadi, so dia tukarkan, dia bagi duit sebanyak harga rumah itu kepada penjual, maka dia dapatlah barangnya, iaitu sebuah rumah. Itu dimaksudkan dengan alat perantaraan pertukaran. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, fungsi wang yang kedua ialah alat ukuran nilai. Ya, alat ukuran nilai. Wang digunakan untuk menentukan harga barang. Dan harga barang dapat ditentukan dengan seragam dan lebih mudah. Iaitu contohnya, harga sebuah rumah tersebut adalah 300,000. Maknanya, nilai rumah ini diukur menggunakan mata wang. Okey. Sebab itu kalau kamu tengok contoh macam pada zaman dahulu lah zaman dahulu. Okey, bila tak ada mata wang, apa yang dia orang guna? Dia orang kata dia orang akan gunakan alat yang sedia ada ataupun barang-barang yang sedia ada untuk memberi nilai kepada sesuatu barang. Contoh orang kata, berapakah nilai kalau ada peniaga? Kamu bayangkan zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu. Bayangkan zaman Kesultanan Melaka dulu, orang membuka gerai-gerai di sepanjang pelabuhan Melaka. Kemudian orang tu jual kain sutra. Pedagang Cina jual kain sutra. Jadi bila orang nak beli, orang tanya, tuan, ini berapa harga kain sutra ini? Dia akan samakan dengan harga dengan barang lain. Harga harga kain sutra ini adalah 3 ekor lembu. Maknanya apa? Maknanya harga kain sutra itu bersamaan dengan 3 ekor lembu. Itu kain sutra. Belum lagi, yang cincin ni, cincin ni bersamaan dengan 2 ekor ayam. Itu. Maknanya ayam, dan juga lembu, itu semua menjadi alat perantaraan pertukaran dan alat mengukur nilai. So bila dia balik, pelanggan tu balik kan. Bila orang kampung tanya, kau ada tengok tak kain sutra tu? Ada. Berapa nilainya? Nilainya 3 ekor lembu. Ya ke? Habis yang cincin tu? Cincin tu bersamaan, nilai dia adalah 2 ekor ayam. Maknanya apa? Maknanya kain sutra dengan cincin itu diukur menggunakan lembu dan juga ayam. Itu maksud alat ukuran nilai. So bila dah diperkenalkan mata wang, sudah tak pakai dah. Bersamaan dengan 3 ekor lembu, bersamaan dengan 2 ekor ayam, dah tak. So diletakkan nilai wang itu pada barang-barang. Berapakah harga kain sutra ini? Kain sutra ini bersamaan dengan nilai wang sebanyak RM3,000. Itu contoh.
Kemudian cincin ni, oh cincin ni bersamaan dengan harga nilai mata wang sebanyak RM30. So sekarang mata wang ini, wang telah berfungsi sebagai alat ukuran nilai barang. Itu maksudnya. Boleh faham Aisyah? Aina? Boleh? Ke nak tanya? Okay, Aisyah, Aina nak tanya ke? Boleh? Okey, baik. Kalau nak tanya jangan malu jangan malu, jangan segan, terus tanya. Jangan korang diam-diam aja. Diam-diam kan tak dapat apa-apa, kan? Baik. Okey. So, yang pertama alat perantaraan pertukaran, yang kedua alat ukuran nilai, yang ketiga alat bayaran tertunda. Baik, alat bayaran tertunda cikgu, ya. Wang membolehkan urus niaga kredit. Ingat kredit ni maknanya urus niaga yang berhutang dilaksanakan. Jadi, harga barang akan dibayar secara ansuran. Ini dia, kata kunci dia. Dibayar secara ansuran dalam tempoh yang dipersetujui oleh penjual dan pembeli. Ini kerana wang tahan lama dan mempunyai nilai yang stabil. Sebab ciri-ciri wang yang tahan lama dan nilai dia stabil itulah menyebabkan wang boleh menjadi alat bayaran tertunda. Contoh, bayaran harga rumah dibuat secara ansuran untuk tempoh sehingga 20 tahun akan datang. Ansuran tu maknanya apa? Bayar sikit, sikit, sikit. Kenapa boleh bayar sikit-sikit cikgu? Sebab orang itu ataupun peniaga yakin dengan wang. Maknanya dia yakin bahawa wang ni tidak akan jatuh, nilai dia akan stabil dan wang kalau disimpan dia tahan lama. Sebab itu wang boleh menjadi alat bayaran tertunda. Maknanya alat bayaran untuk urus niaga hutang yang mana akan dibayar sedikit demi sedikit. Contoh macam harga rumah kan. Kalau rumah 300,000, bayarlah bulan-bulan 1,200. 1,200, 1,200, 1,200 kan. So bayaran secara ansuran. Itu dipanggil alat bayaran tertunda. Bayarlah sampai habis. Okey. Dan yang keempat, alat simpanan nilai. Di mana wang boleh disimpan untuk kegunaan masa depan. Kerana sifat wang itu sendiri yang tahan lama dan mempunyai nilai yang stabil. Contoh, kalau kita lihat wang hasil sewa disimpan di dalam bank untuk kegunaan masa hadapan. Maknanya wang itu boleh simpan dalam bank untuk kegunaan kecemasan atau membeli barang-barang yang tahan lama pada masa hadapan. Dan kenapa wang boleh menjadi alat simpanan nilai? Sebab wang sifat dia tahan lama dan nilainya tidak berubah. Sebab itu wang menjadi alat simpanan nilai. So, inilah dia 4 fungsi wang. Ingat fungsi wang ada 4. Alat perantaraan pertukaran, alat ukuran nilai, alat bayaran tertunda dan juga alat simpanan nilai. Ingat yang ini. Okey. Ada tak mana-mana bahagian tentang fungsi wang yang kamu tak faham lagi? Ada tak mana-mana bahagian tentang fungsi wang yang kamu tak faham lagi? Aina, Aisyah? Ada mana-mana yang tak faham lagi? Tentang alat bayaran tertunda ke? Tentang alat ukuran nilai ke? Boleh faham Ada mana-mana? Faham? Ada apa-apa yang nak tanya? Faham Okey. So,
inilah dia fungsi-fungsi wang. Bermakna hari ini kita telah lihat tentang yang pertama iaitu fungsi wang, iaitu pengertian wang. Yang kedua tentang ciri-ciri wang. Okey, ciri-ciri wang. Yang ketiga jenis-jenis wang. Okey. Ya, dan juga yang keempat fungsi-fungsi wang, iaitu kegunaan wang untuk apa. Jadi inilah dia tentang wang. Dan untuk seterusnya kita akan lihat nanti kebaikan sistem wang berbanding dengan sistem barter. Baik, anda tahu tak apa itu sistem barter? Kamu tahu tak apa itu sistem barter? Tak? Okey. Baik. Sistem barter sebenarnya adalah bermaksud sistem sistem tukar tukar barang dengan barang. Sistem tukar barang dengan barang. So, sekarang ni kita ada dua sistem iaitu sistem wang dan juga sistem barter. Sistem wang, kalau nak beli apa je pun, barang atau perkhidmatan, kita guna wang. Tapi pada zaman dahulu ada juga sistem barter, iaitu sistem tukar barang dengan barang. Jadi, apakah perbezaannya? Baik, kita tengok daripada aspek 4 tadi, iaitu daripada fungsi wang. Perantaraan pertukaran. Sistem wang telah menyelesaikan masalah kehendak serentak. Apa tu cikgu kehendak serentak? Iaitu, itulah masalah yang selalu dihadapi dalam sistem barter. Iaitu berlaku antara individu yang saling menghendaki. Maksudnya, sama-sama nak. Contoh, dalam sistem barter, sistem tukar barang dengan barang. Contohlah, cikgu dengan Aina. Okey, cikgu kata, Aina, saya nak, cikgu nak beli kamu punya iPhone lah. iPhone. Kemudian, boleh tak kita tukar? Tukar barang dengan barang lah. Cikgu nak kamu punya iPhone, cikgu offer kamu, iPad ni. Tapi Aina kata apa? Saya tak nak iPad. Saya nak Samsung Galaxy S23. Siapa nak iPad ini, dia kena ada Samsung Galaxy S23. Jadi cikgu cakap, alamak, kan? Cikgu tak ada S23, cikgu ada iPad je. Jadi maknanya apa? Kehendak tu mesti serentak. Cikgu nak iPhone Aina, Aina nak iPad cikgu. Kalau cikgu je nak iPhone Aina, tapi Aina tak nak iPad cikgu, Aina nak Samsung S23 tu, maka berlaku masalah kehendak yang tidak serentak. Kehendak yang tak sama. Cikgu nak, tapi Aina bukan nak barang cikgu. Jadi menyebabkan berlaku tak pertukaran tu tidak boleh berlaku. Sebab apa? Kehendak tidak serentak. Itulah masalah utama bagi sistem barter. Iaitu perantaraan pertukaran ni. Bila tukar barang mesti kehendak serentak. Boleh faham tak ni? Boleh Okey. Baik. Yang kedua pula. Okey. Baik. Cikgu rasa cukup sampai sini. Jangan lama-lama sebab kita dah masuk kepada 4 perkara hari ini. Kan kalau banyak-banyak kan susah kamu nak faham. Kita dah masuk pengertian wang, ciri-ciri wang, jenis-jenis wang dan juga kita telah lihat tentang fungsi-fungsi wang. Tak apalah. Untuk kebaikan sistem wang berbanding sistem barter, kita akan sambung lagi pada minggu hadapan untuk kita go through tentang tentang sistem barter dan sistem wang dan kemudian kita tengok tentang fungsi bank pusat. Jadi kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Boleh Aisyah, Aina?